الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung kembali kuliah subuh kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulakan dengan membaca doa muka surat 9, doa ke-11. Betul, doa ke-11 apabila tidak boleh tidur. Ini doa orang tak boleh tidur, tapi kita ni mudah tidur. Doa ni bagi yang tak boleh tidur, baca lagi tidur. Hak senang baca lagi tambah tidur. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit, Nabi puji dia, Nabi kata afradukum Zaidun, orang paling alim faraid Zaid. Zaid ni lah Zaid bin Thabit. Seorang lagi Zaid bin Harithah, tu anak angkat Nabi. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu katanya, saya selalu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa saya seringkali tidak dapat tidur malam. Maka baginda menyuruh saya membaca Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhuka sinatun wala naum ya hayyu ya qayyum ahdi layli wa anam aini. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, telah terbenam bintang-bintang dan telah terlelap semua mata. Engkaulah Tuhan yang hidup dan berdiri dengan sendirinya. Qayyum, dalam sifat 20 nama Allah Al-Qayyum ni, dalam sifat 20 Al-Qiyam, qiyamuhu ta'ala binafsih. Wujud qidam baqa' itu ada qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendirinya, tak berhajat kepada
bantuan makhluk, kaya, tak berhajat. Antumul fuqara ilallah, kamu fakir, kamu makhluk fakir. Wallahu huwal ghani 'anil 'alamin, Allah Maha terkaya daripada sekalian alam, kaya daripada sekalian alam. Ini qayyum. Ulama bincang dalam 99 nama Allah, hak mana paling hebat sekali? Semua hebat, tapi yang dipanggil Ismullah Al-A'zam, nama Allah yang paling hebat, grand. Dalam 99 tak pernah satu. Ramai ulama kata Al-Hayyul Qayyum. Sebab tu dalam ayat kursi ada Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Dua tu lah, Al-Hayyu dengan Al-Qayyum. Ada ulama lain kata tak, Allah, alif lam lam ha, Allah tu nama terbesar. Pasal yang tu yang kerap kita guna bila sebut Tuhan, Allah, Tuhan Allah. Tapi ayat kursi dia gabung sekali, Allah ada dalam tu. Allahu tu Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Al-Hayyul Qayyum. Jadi kalau kata Allah pun ada dalam tu, kalau kata Al-Hayyul Qayyum pun ada dalam ayat kursi. Sebab tu ayat kursi disebut ayat A'zam, ayat paling hebat. Pasal di dalamnya ada nama Allah yang paling hebat. Dipanggil Ayatul A'zam, ayat terhebat dalam Quran, ayat kursi. Nama Allah yang paling hebat pun ada dalam tu. Khilaf sama ada Allah atau Al-Hayyul Qayyum. Tu doa Nabi pun, kalau Nabi nak doa Ya Hayyu Ya Qayyum, tu sungguh-sungguh tu. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith, dengan rahmatmu kami minta tolong. Wa min azabika nastajir, dan daripada azabmu kami minta perlindungan. Kerap Nabi bila angkat tangan, Nabi akan baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Tu doa merayu sungguh-sungguh tu. Nama Allah paling hebat ada dalam tu. Ada ulama pandangan ketiga kata kita tak tahu lah mana nama Allah paling hebat, kita tak tahu. Jadi kalau kita betul-betul ada hajat, kita sebut semua sekali. Nas'aluka ya, kita sebut satu-satu tu. 99 tu kita sebut berhabis. Macam kita duduk nasyid tu, nas'aluka, kami mohon padamu, ya man huwallahu alladhi, sampai habis ya. Bila kita sebut 99, dalam tu adalah satu hak paling hebat sekali. Di mana nama Allah yang paling hebat ni bila didoakan mustajab, bila minta dapat. Pendapat pertama kata Allah, pendapat kedua kata Al-Hayyul Qayyum, pendapat ketiga lagi sampai tak tahu lah. Sebut semua sekali kena lah. Sebut direct 99 tu, betul baru doa Ya Allah, aku ada hajat ni Ya Allah. Sebut nama dia dulu. Sebut. Mesti kena punya. Pendapat ketiga ni yang paling tepat sekali lah. Kita sebagai hamba tak tahu hak mana satu nama Allah paling hebat. Jadi kita sebut semua. Seperti mana dalam Quran kata Nabi, ada surah nama Musabbihat, surah-surah yang mula dengan tasbih. Nabi tiap malam baca 7 surah mula dengan tasbih. Contoh surah Al-A'la, dia mula dengan sabbihis, bertasbihlah. Surah Jumaat yusabbihu lillah, yusabbihu tu tasbih ya. Surah Saf fi'il madhi, sabbaha lillah, ada mula sabbaha fi'il madhi, ada mula sabbih fi'il amar, yusabbihu fi'il mudhari'. 3 tu. Surah Hadid, surah Hasyar tu boleh tengok di kepala-kepala ayat tu. Nabi panggil al-musabbihat, surah-surah hak mula dengan tasbih. 7. Ada satu lagi guna dengan masdar. Surah Isra mula masdar. Subhanalladzi, subhan, dia mula dengan subhan. Subhanalladzi asra bi'abdi, maha suci Tuhan
yang memperjalankan hamba dia. Isra, Al-Hadid, Al-Hasyar, apa lagi, Al-Jumu'ah, As-Saff, At-Taghabun, Al-A'la. 7. Saya bilang boleh ya, nak baca satu malam riau baca. Surah Isra tu pendek sikit pada surah Kahfi ya. Ngantuk kalau baca. Tak baca pegang handset, main WhatsApp, tak ngantuk. Banyak jam juga Nabi 7 tu. Nabi baca perapih setiap malam, takkan tidur. Kata sahabat nama Sariyah, Irbad bin Sariyah nama dia, Irbad. Dia kata Nabi kana la yarqudu, Nabi tak akan tidur sehingga Nabi baca ke-7 surah tu. Sahabat tanya Nabi, apa keistimewaan surah-surah tasbih ni? 7 surah tadi. Nabi kata dalam 7 surah ni ada satu ayat. Ayat tu lebih baik daripada 1000 ayat. Ayat mana tak tahu. Nabi pun tak habaq ayat mana, Nabi baca 7. Dalam 7 tu ada satu ayat lebih baik daripada 1000 ayat. Seperti mana ada satu malam lebih baik daripada 1000 malam kan? 1000 bulan Lailatul Qadar. Tak tahu juga rahsia. Baik, orang yang tak boleh tidur, cuba baca doa ni malam-malam, insya-Allah Allah pemudahkan tidur. Engkaulah Tuhan yang hidup dan berdiri dengan sendirinya, Engkau tidak mengantuk dan tidak tidur. Wahai Tuhan yang hidup dan berdiri dengan sendirinya, tenangkan diriku di malam ini dan lelapkan mataku. Kata Zaid bin Thabit, aku membaca doa itu, maka Allah menghilangkan apa yang menimpa diriku. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni. Kita sambung pengajian kitab Tanwir Al-Masalik. Nama nak berhenti ya. Qasar apa? 123 26. Dari atas dari atas no? Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 126. Wa in ra'at waqtan daman. Tang tu ke bawah sikit. Bawah nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bi'ulumihi fid darain amin. Wa aqallu an-nifasi lahzatun wa ghalibuhu 40 yawman wa aktharuhu 60 yawman fa in jawazahu fa mustahadah. Sekurang-kurang nifas sedetik, biasanya 40 hari, dan sebanyak-banyaknya 60 hari. Jika lebih dari itu, maka ia darah istihadah. Nifas ni orang beranak, guguk pun serupalah. Lepas beranak, lepas bukan sebelum, bukan ketika. Darah selepas selesai beranak, kosong rahim, tak ada anak pada dalam tu. Darah keluar lepas pada tu dipanggil darah nifas. Kalau kata kembar 3 orang, ada kan orang kembar 3 kan? Biasa lah, 2 apa ada, 3 apa ada. Dia kena keluar habis ya. 1, 2, anak ketiga keluar, doktor scan semua, tak ada dah. Kosong rahim, darah lepas pada tu dipanggil darah nifas. Darah nifas tak boleh semayang. ABC, Allah bagi cuti. Waktu anak pertama ke anak kedua tu duk keluar darah, hak tu bukan nifas, hak tu kena semayang. Kalau masuk waktu semayang, dia kena semayang lah. Semayang hormat waktu. Macam mana yang boleh lah, gerak kepala ke apa kan. Sebab kalau anak banyak orang, dia makan masa. No? Dia keluar saya pun tak tahu. Siapa tahu? Kalau kita 5 orang, dia keluar macam mana? Berapa jam ambil masa? Perempuan tahu lah. Makcik-makcik belakang duk senyum, ni pun tak mahu abang. Kita tak tahu.
Jadi kalau kata waktu tu orang azan subuh, anak ada banyak lagi ni, doktor kata ada banyak lagi. Ni baru seorang, ada 4 lagi doktor kata. Subuh duduk tengah azan tu. Semayang lah. Macam mana nak semayang? Semayang. Kadang-kadang rambut terkeluar apa semua, semayang juga. Semayang tak sempurna tak apa, nanti qadha. Jangan tinggal semayang. Sekiranya celah-celah tu sakit sangat, mati. Mati tu barulah dipanggil mati syahid. Allah gugur semua dosa pasal dia beranak, semayang tak tinggal. Banyak orang beranak tak semayang. Baru turun ayat ketuban, masjid azan, dia tak semayang dah. Kena semayang. Ayat ketuban tak ayat ketuban, semayang juga. Tak ada wuduk ustaz, semayang juga. Ni kotor ni, berdarah, semayang juga. Semayang dengan najis, semayang dengan tak ada wuduk, itulah orang panggil semayang hormat waktu. Nak buat bagi sempurna tak boleh lah, uzur, sakit. Ayat ketuban tu tak dapat cuti lagi. Darah keluar, turun darah tu tak dapat cuti. Doktor duk cek berapa cm kan. Doktor tahu baru buka sikit. Nu sana duk azan, kena semayang. Tu kan nifas. Duk cek berapa cm tu kan nifas, kena semayang. Beranak dah, kalau ada lagi anak dalam perut, kena semayang. Lepas selesai kosong rahim, keluar darah, tu baru nifas. Tu bermulalah nifas. Kalau orang gugur dia panggil cuci rahim. Dekat doktor dia cuci rahim. Kadang gugur tu dikeluar tak habis, tak nifas lagi. Setelah dicuci rahim, kosong, keluar habis semua. Ketulan-ketulan tu tak ada dah janin, baru dipanggil nifas. Nifas ni diambil daripada perkataan bernafas. Tanafas Arab punya, nafas. Tanaffasar rahim bi khurujil walad. Itu makna nifas. Seolah-olah rahim ni menarik nafas lega dengan keluar semua anak, baru panggil nifas. Ataupun orang Arab sebut nifas ni, takrif dia ad-damul ladzi aqibal wiladah, darah yang mengiringi selepas beranak. Lepas, sebelum bukan, ketika bukan. Sebelum tu dekat-dekat nak beranak, kalau turun darah, tengok sekiranya dia sedang haid. Orang perempuan dah haid juga, walau mengandung, kadang-kadang ada kes datang haid. Sekiranya dekat-dekat diu dia tu, minggu akhir tu dia keluar haid, maka darah sebelum beranak tu dikira haid juga. Tak apa, dapat cuti ya. Katalah tarikh beranak dia, doktor jangka 7 hari bulan 1, 7 Januari. 1 Januari keluar darah, pergi cek, doktor kata haid ni, maka haid lah. Orang hamil boleh keluar haid ke? Kita mengaji dah, Imam Syafi'i kata al-hamil qad tahid. Orang hamil kadang-kadang keluar juga haid. Pergi jumpa doktor lah. Doktor kata ni bukan pendarahan, bukan luka, ini haid, maka haid. Doktor tahu lah. Doktor yang akan menentukan. Tanya kita, kita tak tahu. Biasanya orang hamil tak haid, tapi kadang-kadang. Piramli kata jarang-jarang, kadang-kadang orang hamil pun boleh keluar darah haid. Sekiranya haid berlaku di hujung-hujung hamil, maka darah sebelum beranak tu dihubungkan, dicantum dengan haid, maka dikira haid lah. Tak apalah, tak payah semayang lah. Tapi kalau orang hamil tu tidak pernah haid, dekat-dekat nak beranak turun darah, darah tu bukan darah haid dan bukan darah nifas. Baik, kita semua tahu nifas ni kadang-kadang dia keluar sikit ya, lepas beranak dia keluar sedetik, lepas tu tak keluar dah. Pun ada Imam Syafi'i buat kajian lah, istiqra'. Imam Syafi'i dia tanya orang, buat kajian, tanya orang, ada yang macam tu. Biasanya 40 hari, sebanyak-banyaknya 60 hari. Tengok orang, ada orang sebulannya 30 hari darah nifas, lepas tu tak keluar dah. Kita tak boleh sama. Kita tak boleh kata pantang 40 hari, tak boleh. Manusia tak sama. Ada orang 30 hari habis dah darah tak keluar, mana boleh pantang dah. Pantang makan tak apalah, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Pantang semayang tak boleh pantang. 30 hari darah berhenti, mandi semayang. Pantang larang hak lain tu kita boleh ikut lah.
Mayang ni dia tengok darah berhenti, nak pantang apa lagi. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata lin nufasa'i 40 yawman illa an tara at-tuhra qabla dhalik, rawahu Ibnu Majah. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bagi perempuan yang nifas selama 40 hari, melainkan jika perempuan itu telah suci sebelumnya. Kalau suci awal, kena sembahyang awal lah. Ada orang tanya, mandi wiladah ke mana pula? Ni mandi nifas. Mandi nifas setelah berhenti darah nifas. Mandi wiladah, mandi wiladah ni jarang-jarang berlaku. Wiladah ni kalau beranak tak keluar nifas, itu mandi wiladah. Beranak dia duduk tunggu tak keluar darah. Kerin orang panggil, anak tu keluar, kemaluan tu tak ada darah apa, keluar kerin. Maka wajiblah mandi wiladah. Pasal dia nak sembahyang, dia nak mandi dulu. Wiladah tu mana mandi kerana bersalin, beranak. Dia macam mandi pasal keluar mani ya. Orang yang keluar mani dia panggil junub, kena mandi. Wiladah pun serupalah, anak tu asalnya mani keluar tu. Anak tu asal usul dia mani keluar, darah tak keluar, jadi mandi wiladah. Li'anna al-walada maniyun mu'aqqad. Ulama kata beranak anak tu mani yang sudah terbentuk. Anak tu mani yang dah bentuk, jadi keluar anak kena mandi. Tetapi kalau beranak lepas itu ada darah nifas, tak wajib mandi wiladah. Tunggu mandi nifas sudahlah. Ada juga yang fatwa kata mandi nifas tak sah pasal tak mandi wiladah. Mandi wiladah tu bagi yang tak ada nifas. Bagi yang ada nifas, mandi nifas saja. Tak perlu 2 kali mandi. Mandi wiladah satu, mandi nifas satu, tak perlu. Jarang-jarang orang nak mandi wiladah ni. Tak payah mandi wiladah. Kalau dah ada nifas, mandi nifas saja. Saya biasa baca orang forward mai. Satu tulisan kata ramai perempuan silap. Dia yang silap, dia kata orang silap. Dia kata berapa ramai orang perempuan tak mandi wiladah, duk mandi nifas saja. Dia kata wajib 2 mandi tu, lepas beranak tu mandi je. Lepas selesai beranak terus Lepas beranak kena mandi, dia kata cepat-cepat mandi terus. Mandi wiladah dulu. Lepas itu 40 hari, 60 hari lepas itu berhenti darah nifas, mandi pula, mandi nifas. Tak betul macam tu. Kalau ada nifas tak payah mandi wiladah. Kalau tak ada nifas baru mandi wiladah. Kerana nifas tu lebih besar daripada wiladah. Dia 2 dalam 1. Beranak pun beranak, nifas pun ada nifas. Jadi bila kita mandi hak besar, hak kecil tak payah. Macam orang mati lah, dia bersetubuh. Setubuh tu mati. Mandi mayat sudah. Tak payah duduk pergi habang dekat tukang mandi mayat tu. Suami mati, kan bini mati, kan dua-dua mati. Bersetubuh lepas tu mati. Tu dia orang bersetubuh sampai mati. Dahsyat Suami mati, bini duduk teriak, orang dah kapan tu teriak lagi. Pasal apa malung? Dia pergi bangkit abang kat tukang mandi mayat ni, dia bersetubuh semalam, tak mandi wajib ni mati. Apa nak kena mandi lain? Mandi mayat tu kena mandi junub pula. Tak payah duduk pihak melugok lah. Mandi mayat tu cukup dah. Tu mandi junub tu lantak pi ya. Mandi mayat tu sudah memadai, 2 dalam 1. 2 dalam 1. Perempuan yang baru suci pun serupa juga. Dia suci daripada haid, nifas, aksiden, mati, mandi mayat sudah. Tak payah duk mandi nifas, mandi haid. Itu semua kecil-kecil. Baik. Dia ada benda yang boleh digabungkan. Orang bersetubuh hari Jumaat, lepas tu nak pergi sembahyang Jumaat. Nak mandi Jumaat ke mandi wajib? Mandi wajib sudah. Dalam tu dapat sekali mandi sunat Jumaat. Tapi kalau dia terkalih, dia kata dia mandi sunat Jumaat, dia lupa nak mandi wajib, tu nak kena mandi lain lah. Dia buat kecil.
Dia mandi sunat Jumaat. Saja aku mandi sunat Jumaat kerana Allah Ta'ala niatlah hati. Mandilah, kata yang seluruh badan. Lap semua dah. Nak pergi sembahyang Jumaat baru teringat, Allah, aku tak mandi wajib ni. Kena masuk bilik air, mandi sekali lagi, mandi wajib. Tapi kalau dia mandi wajib, dia lupa nak niat mandi sunat Jumaat, tak apa, dapat sekali. Sebaik-baiknya gabung, aku mandi wajib beserta mandi sunat Jumaat. Dapat dua-dua. Dua dalam satu. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu ba'da nifasiha 40 yawman aw 40 laylatan wa kunna natli ala wujuhina alwaras. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Artinya daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan-perempuan yang nifas duduk tu tidak solat selama 40 hari atau 40 malam kebiasaannya. Kami selalu menempek daun alwaras, sejenis tumbuhan berwarna kuning, ke atas muka kami. Tempek tu. Barulah suami tak berkenan. Ada cerita no, kita tak tempek lah daun waras ni, daun apa tak tahu. Daun ni kalau ditempek, muka jadi macam nak kuning-kuning. Pebuh kot dahi, tanda kata pantang. Pantang jangan duk pakai gincu, buh bedok apa semua. Kesian kat suami yo. Tak boleh bersetubuh. Jadi bubuh ni selain daripada berubat, kita sini buh apa? San Jawa. Buh lah apa pun, pergi nampak uduh sikit. Perubatan satu. Yang kedua, janganlah bersegak-segak sangat. Duk ngorat tok lelaki tu bulan lebih tu. Bila kita dapat anak, kita habaq, kita bagi tahu dalam Facebook ni pun, tahniah, selamat berpuasa. Itulah ayat kelak kan, selamat berpuasa. Memang puasa sungguh Bukan isteri je berpantang, suami pun berpantang juga. Jadi tempek kot dia ini disebut dalam hadis tu, riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Itu bukan amalan orang Melayu biasa-biasa, dia berdasarkan hadis. Wa yuhramu bil haidhi wan nifas. Perkara-perkara yang diharamkan sebab haid dan nifas. Ma yahrumu bil janabah, semua perkara yang diharamkan kerana junub. Nombor 1 di bawah iaitu 5 perkara. Solat, orang junub tak boleh, orang haid nifas pun tak boleh. Tak boleh semayang sunat, semayang fardu, semayang apa pun tak boleh. Termasuklah sujud syukur. Dalam keadaan haid tak boleh buat sujud syukur, sujud sejadah. Sujud sahwi tak boleh lah. Sujud sahwi dalam semayang pun tak boleh. Menyentuh dan membawa Al-Quran tak boleh. Membaca Al-Quran tak boleh orang haid nifas. Tapi kalau dia gerak bibir tak keluar suara, boleh. Bibir dia saja bergerak, suara tak keluar, itu boleh. Macam pelajar-pelajar yang sekolah tahfiz, dia kena ulang kaji. Ulang tu bukan tambah hafal baru. Ulang yang duk hafal dah. Contoh dia hafal dah 10 juzuk, dia duk ulang 10 tu lah, jangan tambah 11. Ketika haid tak boleh tambah. Muzakarah tu ulang apa yang duk hafal dah, apa yang dah dapat tu, jangan tambah baru. Kata Imam Malik boleh ulang. Semua ulama bincang hak ulang, bukan nak tambah ayat. Imam Malik kata boleh ulang, boleh sebut keluar suara pun tak apa, niat zikir. Yang ni untuk perempuan lah. Orang lelaki kalau dia junub pergi mandi lah, apa payahnya. Perempuan dia banyak hari, 7 hari haid, kadang-kadang melaju sampai 15 hari, 2 minggu tu. Kalau tak ulang lupa. Quran jangan buat main, dia mudah lupa. Nabi kata Quran seperti unta. Unta mudah terlepas, Quran mudah lupa. Macam tu. Unta kalau tak tambat betul-betul terlepas. Bahkan kata Nabi, Quran lagi mudah terlepas kalau tak diulang, ulang. Hafal mudah, lupa lagi mudah.
Jadi untuk pelajar-pelajar perempuan yang sekolah tahfiz, boleh ulang kata Imam Malik, keluar suara pun tak apa, tapi pegang Quran tak boleh lah, melainkan Quran tafsir kan, dia boleh ulang. Mengapai, orang panggil mengapai hadu apai dah, bukan mengapai baru. Adapun Imam Syafi'i, minta maaf, Imam Syafi'i tak bagi keluar suara. Dia boleh mengulang hafalan dengan bibir bergerak tapi tak keluar suara. Contoh dia hafal surah Yasin, dia baca. Macam tu. Dia bacalah hati lah, mulut kena gerak juga. Bacalah hati, tak kira dia malas lain mulut gerak. Ni Yasin lah ni, tapi tak keluar suara. Yang Syafi'i dia tak bagi. Tengok keadaan lah. Kalau perlu keluar suara juga, macam ni nak periksa kena keluar suara. Nak tasmik kan, time tu time periksa, stam ke apa kan, dia bagi tarikh, mana boleh duk pihak uzur, tak boleh. Kadang muhung, kawan nak dengar ni pun abang uzur muhung bang. Jadi terpaksa taklid mazhab Imam Malik, mengapai lah apa yang dah hafal tu, keluar suara pun tak apa, niat zikir. Kalau ikut Imam Syafi'i dia tak bagi. Dia kata ada banyak cara lagi, gerak bibir tanpa suara boleh, ataupun kawan hafal dia dengar tu pun boleh ingat. Kalau kita lah ni boleh dengar apa, dia MP3 ke apa kan, dia dengar hafalan syekh-syekh qari-qari ni pun okey dah, duk dengar selalu tak lupa. Tapi kalau tinggal terus baru lupa. Tak apalah. Tawaf dan menetap di dalam masjid ni semua tak boleh. Yang kedua, wa kadza as-saum wa yajibu qada'uhu duna as-salah. Berpuasa wajib qada puasa, selepas suci tidak wajib qada solat. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mar'ah wa qad su'ila an nuqsani diniha alaysa iza hadat lam tusalli wa lam tasum qala fadhalika min nuqsani diniha, muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah disoal tentang apakah maksud perempuan kurang agamanya. Baginda bersabda, bukankah apabila dia haid dia tidak boleh semayang dan tidak boleh puasa? Baginda bersabda, yang demikian dari kurang agamanya. Nabi biasa sebut orang perempuan kurang agama dan kurang akal, marah orang perempuan. Apa pula kata kami kurang beragama, kurang berakal? Nabi kata maksud kurang agama tu ialah orang lelaki semayang, mereka uzur tak semayang, tapi dapat pahala juga. Dia teringin nak semayang, Allah tak bagi semayang, dapat pahala niat teringin nak semayang. Kalau dia niat macam tu lah. Kalau dia niat seronok, azan subuh dia tarikkan selimut, suami gerak mangkit dia tak mau mangkit seronok lah. Kita biar semayang, saya cuti, syok tak boleh semayang, syok tak semayang, tak dapat apa. Tapi kalau dia rasa Allah, dia bangkit ke? Bangkit pegang tasbih apa semua, suami semayang dia tak semayang, dalam hati dia teringin lah nak semayang subuh, tapi Allah tak bagi. Aku taat je lah, Allah tak bagi, ikut hati aku nak semayang. Rajin macam tu dapat pahala subuh tak terlepas. Buat ibadat cara boleh zikir, selawat. Orang semayang zuhur dia selawat kat Nabi. Jadi waktu ibadat dia tu tidak disia-siakan, dia buat ibadat hak boleh. Zikir, selawat, yang tu boleh. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu, muttafaqun alaih. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati waktu subuh sudah masuk, sedangkan baginda dalam keadaan junub dari isterinya, yakni jima'. Kemudian baginda mandi lepas azan subuh dan berpuasa. Jadi kalau kita kata Nabi tak pernah tinggal mandi sebelum subuh, tak betul lah. Nabi biasa juga mandi lepas dah azan subuh. Nabi berjunub
dah dekat nak subuh, sahur kan, sahur. Nabi bersahur dulu, mandi lepas pada tu. Kalau masa panjang, mandi dulu baru sahur. Kalau masa tu dah sempit, Nabi buat apa? Nabi makan sahur dulu. Tapi sebelum makan tu sunat berwudu. Orang yang hadas besar kalau nak makan sunat ambil wudu. Nabi makan sahur, kemudian masuk waktu subuh, Nabi tak mandi lagi junub, Nabi mandi lepas azan subuh. Tak ada masalah. Puasa sah walaupun puasa dalam keadaan hadas besar, sah. Pengarang nak bagi tahu orang puasa kalau keluar haid nifas, yang tu batal puasa. Tapi kalau puasa dalam keadaan junub, keluar mani, bersetubuh, yang tu tidak batal puasa. Junub tidak membatal puasa. Macam ada orang tidur tengah hari, puasa tidur tengah hari, kemudian dia bermimpi keluar mani, batal puasa? Tak. Itu junub, bukan haid, bukan nifas. Mungkin pergi mandi je lah. Junub tidak membatalkan puasa. Kalau dalam bab puasa disebut lagi ganah. Tadi tidur, dia puasa, dia letih, dia tidur, mimpi keluar mani, tak batal puasa. Ada orang dia tak tidur, dia duk khayal, fikir apa ni, otak kuning ni, dah puasa duk fikir khayal kok ni keluar mani, kerana berkhayal pun tak batal. Sebab dia bukan pegang perempuan mana-mana, berkhayal. Ataupun dia tengok apalah benda-benda tak elok, dia tengok filem ke apa ke, keluar mani pun tak batal, sebab dia tidak menyentuh perempuan. Kalau dia menyentuh, dia peluk, dia cium, keluar mani, hak tu dengan usaha dia, hak tu batal lah puasa. Batal ya. Jadi orang mimpi keluar mani tidak batal puasa. Orang berkhayal, orang melihat sesuatu sehingga keluar mani tidak batal puasa. Mandi lepas subuh tidak jadi masalah. Nabi mandi lepas subuh. Nabi sahur dulu, Nabi wudu, sahur. Lepas sahur, orang azan subuh. Lepas selesai azan subuh baru Nabi mandi junub. Sayyidatina Aisyah pun mandi lepas pada azan subuh. Tidak jadi masalah. Tapi orang tanya juga, mandi wajib macam mana? Sagi ayak apa tu nak kena masuk dalam telinga tak? Mandi wajib tak payah buah ayak dalam lubang telinga. Siapa ajak mandi wajib buah ayak dalam lubang telinga? Ni tuang ayak ni penuh, bengang. Tuang mula ni pula bengang. Siapa ajak mandi wajib macam tu? No? Mandi wajib ni dia zahir badan, seluruh badan. Hak tu dalam badan, dalam lubang telinga. Ni mandi wajib spray hidung masuk sampai sesama. Lepas tu depan-depan ni sudah lah. Sedut ayak. Orang pakai mata sentuh tu, orang duk tanya juga, tu sah ke mandi wajib? Dia tak pakai cermata, dia pakai kanta dalam mata tu, contact lens dia pakai tu. Sah ke mandi wajib? Sah Mandi wajib bukan kena spray biji mata tu. Dia pejam mata, basuh depan-depan ni. Biji mata tak payah. Ni sahkan mandi wajib, mata hampir merah, jugi mata. Siapa suruh? Pejam mata, ayak kena basah di kelopak mata ni, hak dalam biar pi ya. Dalam mata, dalam hidung, dalam telinga. Mandi wajib terlampau-lampau sangat sampai telinga bengang, masuk ayak. Tak, ulama tak suruh metra tu. Jadi Nabi mandi lepas azan subuh. Mandi tidak membatalkan puasa. Wa yuhramu uburul masjid in khafat talwithuhu. Kita tengok lagi dalil sebelah ni. An Mu'azah anna imra'atan qalat li Aisyah radhiyallahu anha ataqdi ihdana salataha idza taharat. فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به رواه البخاري وفي رواية لمسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Artinya daripada Mu'azah, sesungguhnya ada seorang perempuan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, adakah seorang perempuan mesti mengqada solat yang ditinggalkan ketika haid apabila dia sudah suci? Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, apakah kamu ini dari puak Haruriyah?
iaitu satu kumpulan dalam Khawarij yang tinggal di Harura. Mereka mewajibkan perempuan qada solat selepas suci dari haid. Kata Aisyah, kami haid bersama Nabi SAW, baginda tidak pernah menyuruh kami qada solat. Solat tak payah qada. Dalam riwayat Imam Muslim, kami diperintahkan untuk qada puasa, kami tidak diperintahkan untuk qada solat. Puasa kena qada, solat tak payah qada, melainkan solat yang dia lambatkan. Contoh subuh masuk pukul 6, dia nak semayang 6.30, tiba-tiba keluar darah haid, 6 suku keluar darah haid, dia duduk cadang nak semayang 6.30. Macam kita sini tadi dekat-dekat 6.30 kan. Muslimat duduk tunggu keluar haid. Jadi subuh ni berhutang dengan Allah, nanti kena qada balik. Sebab apa? Sebab tak semayang di awal waktu. Kalau semayang awal waktu pukul 6 suku keluar haid, daripada pukul 6 sampai 6 suku 15 minit, takkan tak habis lagi semayang subuh. Adat kata kalau baca ringkas-ringkas sempat tu kan. Jadi kerana dia melambatkan solat, keluar haid. Kita buat contoh Zuhur, dia duduk cadang nak semayang pukul 3 petang Zuhur, tak dan pukul 3 keluar haid. Jadi Zuhur tu dia miss, dia tertinggal, nanti bila suci dia kena qada balik tu. Islam tak mewajibkan qada solat kerana haid. Dalam tempoh haid tak perlu qada solat, tapi hak hari mula tu kalau ada ketaksiran kena qada Zuhur tu. Kemudian ada lagi berhenti haid, itu pun kena belajar juga. Bila darah haid dah confirm berhenti, sekiranya dia berhenti dalam waktu asar, mandilah, perempuan tu kena mandi, dia kena semayang asar, lepas tu dia kena qada zuhur. Kalau berhenti asar kena qada zuhur. Kata tak payah qada, ada pengecualiannya. Dia berhenti dalam waktu asar, dia cek 6 petang tu tak ada haid pada, dia kena mandi, dia kena semayang asar tu, dan dia kena ambil satu waktu iaitu zuhur, qada. Sebab zuhur dan asar dipanggil waktu bergandingan. Istilah fiqh dipanggil waktu darurah, waktu yang boleh kita persatu jamak takdim, jamak takhir. Dia ambil konsep jamak takhir. Bila darah berhenti waktu asar, macam kita musafir, kita berhenti waktu asar, kita akan semayang asar dengan zuhur kan. Yang ni pun kena semayang asar dan qada zuhur. Satu lagi, kalau darah berhenti waktu insya, dia cek pukul 11 malam tu insya, dia tengok darah tak ada dah, sebelum tu ada kuning, ada kukuh sikit-sikit, insya malam tu confirm darah haid atau nifasnya berhenti, dia kena mandilah pukul 11 tu, mandi, semayang insya dan qada maghrib. Dua waktu ni kena ingat, berhenti asar, qada zuhur, berhenti satu lagi insya, qada maghrib. Kalau darah dia tak berhenti dalam dua waktu ni, tak apalah. Darah berhenti dalam waktu maghrib, mandi, sembahyang maghrib. Darah berhenti waktu subuh, mandi, sembahyang subuh. Darah berhenti waktu siang, tak payah sembahyang apa, kalau rajin sembahyang duha. Darah berhenti waktu zuhur, mandi, sembahyang zuhur saja. Kalau dia berhenti lah waktu asar, kena ambil sebelum asar untuk apa? Zuhur. Zuhur dah asar kena sembahyang. Berhenti waktu insya, sebelum insya tu apa? Maghrib. Insya dan maghrib, macam tu. Macam kita buat jamaah lah. Bukan orang perempuannya teruk lah. Orang perempuan kata kalau macam ni teruk. Orang lelaki serupa juga. Orang lelaki penyakit gila. Gila kan tak semayang, gila teruk pada orang haid lah. Orang haid ni dia tak gila, dia tak boleh semayang. Orang gila semayang dia tak sah, hilang akal. Dia siuman bila? Kalau dia siuman balik, sihat asar, doktor sahkan dia dah sihat asar, dia kena semayang asar, dia kena qada zuhur. Macam tadi ya. Orang gila ni sunat mandi lah, bila dah lega sunat mandi. Orang pengsan bila dah sedap sunat mandi, tak wajib, sunat. Pengsan sampai koma petang tu 6.30 petang, dia pun sedap. Bius tak sedap diri, tak sedap. Nak kena semayang asar, dan sebelum asar tu zuhur kena semayang juga. Orang tak mengaji dia tak tahu.
Jadi semayang tu ada tak cukup. Haid dia berhenti asar, dia mandi, dia main asarnya. Kalau haid tu berhenti dekat-dekat nak maghrib, masih asar, senja, dia mandi, keluar bilik air, orang azan maghrib, dia mayang maghrib, insya-Allah gitu je. Asar tak mayang, zuhur tak mayang. Padahal darah tu dah stop, dah habis waktu asar. Habis 6.45. Orang perempuan mandi lama, 6.45 petang mandi, keluar bilik air, orang azan maghrib. Apa dia buat? Mayang maghrib je lah. Maghrib, Isya, surah Al-Mulk, baguslah baca. Tapi ketinggalan semayang asar dan zuhur. Kerana semayang ni dia tengok berhenti bila. Dia bukan kira habis mandi bila. Bila berhenti 6.45, makna dia stop dalam waktu asar tu. Asar tu kena semayang. Dah tak sempat, tak apalah. Lepas mandi, keluar bilik air, orang dah azan maghrib, tak apalah. Tapi asar dengan zuhur tu tetap kena semayang. Jangan keluar bilik air habis semayang maghrib, main isya tu terus hari-hari lain tu tinggal terus. Kerana kejahilan, ada beberapa waktu orang perempuan tak tunaikan hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi